disebabkan oleh pandemik COVID-19 melanda negara. Pada ketika ini telah menyebabkan banyak projek yang terjejas. Walau bagaimanapun, projek-projek yang telah terjejas telah diberikan lanjutan masa dan garis masa baharu selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mei yang lalu. Oleh yang demikian, setakat ini semua projek masih diteruskan dan kemajuan projek berjalan mengikut garis masa terbaru yang dikemas kini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Johnny Zawawi. Berhubung kebergantungan kepada tenaga kerja asing, Datuk Aidin Shazli berkata jumlah pekerja asing bagi projek-projek pembangunan KKR di Sarawak selain projek Lembu Raya Pen Borneo adalah amat sedikit, iaitu sekitar 21% dan tidak menjejaskan kemajuan projek. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Kita jaga kita. Saya Mohan Chinasami, salam hormat dan selamat malam. Melalui pelbagai transformasi seiring dengan perkembangan semasa dan kemegahan Kuching yang digelar sebagai bandaraya perpaduan. Para usahawan tempatan dan komuniti penyulam keringkam terus melestarikan produk warisan kebanggaan masyarakat Melayu Sarawak ini. Kita akan ke tempat-tempat rekreasi berhampiran sungai yang menarik, memiliki potensi tinggi untuk terus dibangunkan. Selamat datang, kami ucapkan. Selamat datang ke Sarawak. Tragedi tembakan di Masjid Perdana Menteri New Zealand. Mohon maaf. Petani di India protes undang-undang baharu. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Berita Dunia. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern meminta maaf atas tragedi tembakan di Masjid Christchurch pada 2019 lalu. Permintaan maaf juga dibuat oleh Ketua Polis Negara itu, Andrew Costa. Permintaan maaf dibuat setelah laporan setebal 800 halaman mengenai kejadian tersebut dikeluarkan.
Laporan itu menyebut bahawa adanya kegagalan oleh pihak keselamatan. Laporan itu turut menyatakan pihak keselamatan membuat fokus yang tidak tepat terhadap ekstremis Islam dan pengawasan yang tidak seimbang terhadap orang Islam. I think the message from the report is that we can and must do better. And whilst no system in the world will be able to provide an absolute assurance, there are certainly many things that we know that we can and must do better. We've already moved, particularly on our gun licensing system and the availability of some of the worst guns that were used in the attack. But there is more to do and we're committed to doing it. Aden juga berkata laporan itu menyatakan sistem perisikan yang kurang lengkap tidak mampu mencegah serangan itu. Tambah Aden, di masa hadapan pihaknya perlu memastikan fokus yang memadai daripada maklumat berbagai ancaman yang dihadapi oleh New Zealand. Keselamatan kemampuan perisikan dan perpaduan sosial perlu dipertingkatkan. Aden mengalu-alukan laporan itu dan berjanji untuk melihat semua 44 cadangan yang dibuat. Sementara itu, Ketua Polis New Zealand, Andrew Costas, mengatakan sepatutnya pihak polis mampu bertindak lebih awal. Suruhanjaya ke atas pembunuhan beramai-ramai di New Zealand pada awalnya dijadual dikeluarkan pada bulan Disember tahun lalu, tetapi ditangguhkan oleh jumlah tindak balas yang banyak dan pandemik COVID-19. Diketuai oleh Hakim Mahkamah Agung William Young dan bekas diplomat Jackie Kane, pihaknya menemu ramah lebih daripada 400 orang dan menerima 1,100 laporan. Petani di India membuat sekatan di New Delhi sebagai pelancaran mogok umum sehari di seluruh negara untuk menuntut kerajaan membatalkan pembaharuan undang-undang yang membuka perdagangan untuk hasil pertanian. Ribuan petani berkemah di pinggir ibu kota negara itu menentang undang-undang yang dikatakan mengancam mata pencarian mereka. Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahawa undang-undang baru ini adalah untuk merombak prosedur perolehan kuno dan memberi lebih banyak pilihan kepada para petani untuk menjual produk mereka. Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani Narendra Singh Tomar mengatakan bahawa perbicaraan akan dilanjutkan pada hari Rabu dan kerajaan komited memberi kesejahteraan kepada petani dan akan tetap mengambil kira masalah yang dibawa oleh petani. Dengan dipimpin oleh kelompok tani yang berpengaruh, petani meneruskan demonstrasi mereka dan ia merupakan ujian kepada kemampuan Modi serta Menteri Pertanian untuk mereformasikan sektor pertanian negara itu. Petani mengatakan industri ini akan diambil alih oleh firma besar yang akan memaksa harga turun. Di India, sektor pertanian telah menyumbang hampir 15% kepada ekonomi India, sekitar $2.9 trilion dan memberi pekerjaan kepada hampir separuh daripada 1.3 bilion penduduknya. Di pihak petani, mereka bimbang undang-undang tersebut akhirnya akan membuka pasaran yang ditetapkan kerajaan India dan menghentikan kerajaan untuk membeli gandum dan beras dengan harga terjamin. Ini akan menyebabkan mereka terpaksa berunding dengan pembeli swasta. Mereka menggesa kerajaan membatalkan undang-undang tersebut dan mempertahankan pembelian wajib oleh pihak kerajaan. Pihak berkuasa Hong Kong menahan 8 lagi individu berhubung penganjuran demonstrasi anti-kerajaan Julai lalu. Ia merupakan langkah terbaru pihak berkuasa dalam tindakan terhadap pembangkang. Tindakan itu dilakukan sehari selepas 8 individu berumur antara 16 hingga 34 tahun ditahan, termasuk 3 orang kerana disyaki melanggar Undang-Undang Keselamatan Negara melalui demonstrasi di kampus universiti bulan lalu. Polis Hong Kong menembak meriam air dan gas pembersih mata untuk menyuraikan penunjuk perasaan pada 1 Julai, ulang tahun penyerahan bekas penjajahan Britain kepada pemerintahan China. Ribuan penunjuk perasaan berkumpul walaupun larangan polis terhadap tunjuk perasaan tahunan itu. Lebih daripada 300 ditahan dalam tunjuk perasaan yang dibuat selepas Beijing mengenakan Undang-Undang Keselamatan.
Beijing berkata undang-undang itu penting untuk menutup ruang dalam keselamatan pertahanan negara seperti yang berlaku ketika tunjuk perasaan ganas anti kerajaan tahun lalu. Undang-undang menghukum apa yang